innaka antal alimul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekalan, sungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita sama-sama berada di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam erti kehidupan, di dalam sebuah kehidupan yang mana sifat kehidupan kita ketika ini adalah sifatnya sebagai sementara sahaja. Kerana sesungguhnya kita akan menuju ke negeri yang kekal abadi. Dunia sebagai tempat, sebagai jambatan untuk menuju ke alam akhirat. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini merupakan jambatan kepada alam akhirat. Maka sudah pastinya dalam kita hidup di dunia ini perlu mengisi akan kehidupan kita ini dengan akan memberikan manfaat yang besar ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Maka sudah pastinya bekalan yang perlu kita bawa ialah bekalan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah bekalan bertakwa kepada Allah, berikan keuntungan kepada diri kita sendiri. Di dalam kitab Riyadhus Salihin, di dalam membicarakan perkara ataupun bab sabar, maka disyarahkan daripada kitab ini, kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, tentang beberapa perkara yang berhubung, ada hubung kaitnya dengan sifat sabar. Maka dalam bab yang seterusnya dinyatakan tentang sabar dapat menghapuskan dosa. Sifat sabar ini dapat menghapuskan dosa kita. Kita terdedah kepada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sana dengan adanya sifat sabar itu dapat menghapuskan dosa yang kita lakukan. Sebagaimana hadis wa'an abi wa'an Mas'ud radhiyallahu anhu qala, daripada Ibnu Mas'ud katanya, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aka faqultu ya Rasulullah innaka faqultu sallam dalam keadaan berguling-guling ke kanan dan wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat Rasulullah dalam keadaan demam yang sangat berat. Sabda Nabi, ya, aku diberikan sakit seperti 2 kali ganda dalam kalanganmu. Penerangannya, Allah menjadikan seandainya Nabi demam, baginda demam sekali ganda daripada orang biasa. Sakit kepalanya
sekali ganda daripada orang biasa. Dan sakit giginya sekali ganda daripada orang biasa. Tuhan menjadikan begitu lebih sakit daripada kita. Lalu aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika begitu, bagi engkau 2 pahala, yakni mendapat 2 kali ganda berbanding kami yang mendapat sekali ganda, dan digugurkan segala dosanya sebagaimana pokok menggugurkan segala daunnya. Daripada Ibnu Mas'ud yang menceritakan, mengkisahkan bagaimana keadaan yang dilihat oleh Ibnu Mas'ud sendiri ketika menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan demam, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan COVID-19, mana ada yang kena Delta, mana kena Omicron dan sebagainya. Kita dah rasa dah bagaimana keadaannya, ya. Semua kita dah merasa keadaannya, sakit seluruh badan dan sebagainya. Tapi ingat bahawa sakitnya kita ni dibanding tanggungnya 2 kali ganda. Dia diuraikan sini sehingga baginda berguling ke kiri dan ke kanan. Rasanya itulah yang alami baru-baru ini, apabila dia uji dengan demam kesakitan tersebut. Akan tetapi Nabi menyatakan bahawa di hujung hadis ini, Nabi menyatakan bahawa ujian yang Allah timpakan kepada kita sebenarnya di sana ada rahsia di sebalik kesakitan yang dirasai. Hadis ini menunjukkan bahawa sakit boleh menghilangkan dosa, dengan syarat perlulah seseorang itu bersabar. Ya. Sakit boleh menghilangkan dosa dengan syarat, ada syaratnya. Syaratnya sabar di dalam menempuh ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sukar nak kita lakukan. Bila kita sakit tu kan hilang sabar. Ini kita tengok sendirilah. Bila kita sakit hilang sabar. Sikit-sikit kira nak marah angin saja. Tetapi sebenarnya di situlah ujiannya. Kalau kita nak untuk dihapuskan dosa, menghilangkan dosa, syaratnya ialah bersabar. Bersabar dengan yang diuji. Pernah diriwayatkan di dalam hadis mengerjakan sesuatu ibadat, tiba-tiba dirinya mendapat keuzuran dan terhalang tersebut. Ya. Memang kita dah lazim melazimkan diri kita dengan solat berjamaah satu ketika dulu, ya. Tiba-tiba terhalang. Terhalang sebab apa dulu? Mula-mula dulu kita PKP. Sebagaimana dia mengerjakan ibadat tersebut ketika dia sihat. Jadi janganlah kita risau sangat, bimbang sangat itu hari. Kita rasa macam mana lah, kita dah biasa dan sebagainya. Ya, kita terhalang untuk menunaikan solat berjamaah dulu, terhalang bersebab, bukan tanpa sebab. Yang menjadi masalahnya tanpa sebab. Ini dah boleh balik, kita jadikan alasan pula. Dah, ya. Mana kalau kita dah biasa dengan safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Sekiranya seorang hamba pahala amalan seperti orang sehat amalan tersebut. Kita sedipotong dia tidak dapat menyempurnakan solat sebagaimana biasa. Maka menangis dia. Menangis sebab apa? Dia kata
tak puas kerana bila sujud tu tak dahi tidak menyentuh lantai sebagaimana biasa. Dia dah biasa, tapi bila dah potong tu dah tak boleh, dia kata. Tapi inilah hadis yang menyatakan bahawa kalau kita dah lazimkan, maka apa yang kita lakukan dengan ikhlas kerana Allah, Allah beri ganjaran pahala sebagaimana yang kita lakukan semasa kita dalam keadaan sempurna. Itu dia. Allah beri, masih Allah beri lagi. Kerana apa dia kata dia rasa tak puas, mungkin Allah tak terima, Allah kurangkan pahala dia, kerana syaratnya kena dahi menyentuh tempat sujud dan sebagainya, tapi bila terhalang, tapi hadis inilah yang memberikan sesuatu yang menghiburkan kembali. Maka orang yang beriman akan senantiasa rindu untuk melakukan ibadah sekalipun di dalam keadaan sakit. Dengan sebab itu, apabila Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berada di dalam keadaan sakit, beliau didapati menangis. Lalu mereka yang menziarahinya bertanya, apakah engkau menangis kerana sakit ini? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan, sesungguhnya aku menangis kerana aku ditimpa tempoh penggantungan, iaitu tempoh aku tidak dapat melakukan ibadah, apa yang aku tidak lalui ketika dalam keadaan cergas. Ini apabila Abdullah ibn Mas'ud ditimpa, diuji dengan kesakitan, beliau menangis. Maka sahabat bertanya, kerana sakit ke? Bukan. Ini dia orang yang beriman. Bukan disebabkan sakit tu dia menangis. Dia sakit kerana apa? Kerana dia rindu tidak dapat melakukan ibadat secara sempurna. Secara sempurna. Itu dia. Maka pengajaran daripada hadis ini, sakit merupakan penghapus dosa. Sakit ini merupakan penghapus dosa. Kita kena ingat. Kita kena ingat bahawa sakit yang kita alami ini adalah untuk menghapus dosa. Peluang untuk kita menghapuskan dosa kita. Seseorang yang ketika sihatnya selalu melakukan ibadah, namun tidak lagi dapat melakukan ibadah tersebut ketika jatuh sakit, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengurniakan pahala sama seperti ketika sihat. Allah beri pahala sama seperti kita dalam keadaan sihat. Syaratnya, dengan syarat dia perlu bersabar dengan sakit yang dialaminya. Ini kita kena ingat sungguh-sungguh yang ni. Bila kita dalam keadaan sakit, maka ingat bahawa kita kena bersabar. Syarat sakit yang nak ada pahala ini ialah sakit yang ada padanya sifat sabar di dalam ujian Allah. Orang yang beriman hendaklah rindu untuk beribadah walaupun dalam keadaan uzur dan sakit, kerana mengharapkan pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat orang yang beriman. Itu sifat orang yang beriman. Selalu kita pesan bahawa orang yang beriman ini, bila Allah kurniakan nikmat, dia bersyukur. Nikmat yang diberi kepada orang beriman, di antaranya apa dia? Nikmat sihat kita ni. Kita ni Allah beri sihat, maka kita kena bersyukur dengan nikmat tersebut. Tanda syukur kita kepada nikmat yang Allah kurniakan apa dia? Tanda syukur kita ialah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Masa kita sihat ini, maka kita tambahkan ibadat kita, lebihkan ibadat kita. Kenapa? Kita dibimbangi takut nanti Allah tarik nikmat tersebut. Nikmat apa? Nikmat sihat tadi. Nabi sebut, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya apa dia? Sihat sebelum datangnya sakit. Maka dalam keadaan sihat ini, kita kena rebut sungguh-sungguh. Takut-takut nanti bila Allah tarik nikmat tersebut, kita ada kekurangannya. Maka orang beriman, apabila Allah beri nikmat, dia bersyukur.
Ya? Dan apabila Allah beri dia ujian, maka dia bersabar. Itu beza. Orang yang tak beriman ini, bila diberi nikmat, dia tak bersyukur. Itu orang yang tak beriman. Tak bersyukur dia. Bila diberi dengan ujian, mula dia tak sabar. Dia menyalahkan sana, menyalahkan sini dan sebagainya. Ini sifat yang sebaliknya. Tapi sifat orang yang beriman ini, Allah beri nikmat, alhamdulillah, syukur. Syukur kita kenapa? Allah boleh tarik nikmat ini pada bila-bila masa. Dalam keadaan kita aman dulu, Allah tarik nikmat kita, dengan Allah hantar makhluk yang bernama virus corona dan sebagainya. Tu nikmat tu. Di antara susah, kita jadi begitu. Itu keadaan. Jadi nikmat-nikmat yang Allah kurniakan ini, Allah boleh tarik pada bila-bila masa. Nikmat kaya, Allah boleh tarik bila-bila masa. Nikmat sehat, Allah boleh tarik umur baru sekian-sekian. Ada yang umur 40 tahun, 30 tahun, lemah jantung. Orang kata dulu kalau jangan sekian-sekian. Hari ini